Tu boleh-boleh aku duk bagi duit kamu 100 riyal. Mu ingat aku tak bagi ke? Oh, apa tak aku nak minta duit banyak rasa dah mu. Oh. Tu aku bagi duit kamu 100 riyal. Apa ni seboleh? Oh, nafkah ke apa tu? Apalah kalau aku nak minta dekuk mu. Abang ni, saya tak minta pun duit dengan abang. Tapi kak, saya berlaku cara hak dalam rumah ni. Sewa rumah saya bayar, makan minum saya beli sendiri. Semua saya guna duit saya sendiri. Abang tak minta dengan saya pula. Dan duit yang abang bagi 1 riyal sebulan tu tak cukup. Nak bayar sewa rumah pun tak lepas. Sikit sangat abang bagi. Memang tak bersyukur mu tahu ke tak mu. Tak bersyukur mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam video pada kali ini, kami daripada kumpulan 15 ingin membentangkan tentang tajuk isu pengabaian nafkah dan kesan terhadap isteri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Dinal Zikir bin Abdullah, Ahmad Zaini Atif bin Muhammad Zainuddin, Muhammad Akil Aiman bin Muhammad Najahi, Nurul Marudiyah binti Muhammad Aftah Nizam, dan Muhammad Afiq Haikal bin Muhammad Zabidi. Isu pengabaian pemberian nafkah terhadap isteri dan kesan. Pengabaian nafkah dalam Islam merupakan pelanggaran serius terhadap tanggungjawab etika dan undang-undang yang dipikul oleh suami terhadap isterinya. Dalam ajaran Islam, konsep nafkah menggariskan kewajipan suami untuk memberi sokongan keuangan dan memastikan kesejahteraan isteri. Apabila kewajipan ini diabaikan, ia memberi kesan yang mendalam kepada isteri dalam pelbagai aspek. Isu ini menimbulkan kebimbangan tentang pelanggaran prinsip Islam iaitu keadilan, belas kasihan dan tanggungjawab bersama dalam konteks perkahwinan. Okey, baiklah, bagi meneruskan perbincangan mengenai isu pengabaian nafkah terhadap isteri, kita beralih kepada definisi nafkah terhadap isteri. Sebenarnya, para fuqaha hanya menyatakan definisi yang umum berkaitan dengan pemberian nafkah tanpa menyatakan definisi yang khusus untuk nafkah kepada isteri. Walau bagaimanapun, menurut para ahli fuqaha, mereka ada menyatakan tentang definisi pemberian nafkah dalam perkahwinan. Definisi dalam perkahwinan yang dinyatakan oleh para fuqaha ialah apa yang dituntut oleh syarak ke atas suami untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, tempat tidur, minit, perkhidmatan dan lain-lain yang menurut uruf kepada isterinya dalam lingkungan kaedah-kaedah syarak. Seterusnya, saya akan menerangkan pula jenis-jenis nafkah terhadap isteri. Nafkah terhadap isteri ada sebahagian terbagi dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Yang pertama sekali, nafkah zahir. Tanggungjawab ini melibatkan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan permejaan harian. Sekiranya suami gagal memenuhi keperluan isteri dan anak-anak, isteri boleh mengambil harta suami tanpa perlu persetujuan. Yang kedua pula, nafkah batin. Nafkah batin ini menekankan tanggungjawab suami untuk memastikan kebahagiaan, sokongan emosi, kasih sayang dan hubungan seksual yang baik dengan isteri. Suami juga perlu menjadi seorang pendengar yang baik, memberikan sokongan moral dan memastikan hubungan suami isteri yang harmonis. Objektif yang seterusnya itu mengenai pasti kesan pengabaian nafkah terhadap isteri. Yang pertama iaitu masalah kewangan. Kekurangan nafkah dapat menyebabkan masalah kewangan yang serius bagi isteri. Ianya berkemungkinan akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan anak-anak. Dengan ini, isteri mungkin terpaksa memikul beban kewangan seorang diri atau mencari pekerjaan tambahan untuk menyara keluarga. Kesan yang seterusnya iaitu kesihatan fizikal dan mental isteri akan terjejas. Kekurangan pemakanan dan keupayaan untuk mendapatkan rawatan yang mencukupi boleh menyebabkan isteri menghadapi masalah kesihatan yang serius serta mengakibatkan isteri mengalami tekanan dalam kehidupan. Kesan yang seterusnya iaitu kehilangan kepercayaan. Isteri merasakan bahawa suami tidak lagi peduli atau mengutamakan keperluan mereka. Mereka mungkin merasa diabaikan, tidak dihargai dan tidak mendapat sokongan emosi dan fizikal yang mereka perlukan. Yang seterusnya iaitu anak-anak akan terbiak. Pengabaian nafkah terhadap isteri juga memberikan kesan yang besar terhadap anak-anak mereka dalam keluarga tersebut. Anak-anak mungkin mengalami kekurangan dalam pemakanan dan pendidikan akibat daripada masalah kewangan yang tidak stabil. Kesan yang terakhir iaitu peningkatan risiko perceraian. Konflik dalam perkahwinan dapat berkembang kerana
kurangnya kepercayaan dan kekecewaan yang timbul daripada pengabaian nafkah. Ini dapat menyebabkan pasangan mula mempertimbangkan perceraian sebagai satu-satunya jalan penyelesaian dalam keadaan ini. Okey, seterusnya adalah cara mengatasi isu pengabaian nafkah. Okey, ada 4 cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang pertama, komunikasi secara baik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan isteri terhadap hak isteri itu sendiri. Yang ketiga, mengawal perhubungan intim atau hubungan perseksual antara pasangan. Yang terakhir adalah pendidikan keuangan ataupun cara pengurusan wang tersebut. Yang pertama adalah komunikasi secara baik. Membina komunikasi yang baik antara suami dan isteri adalah dituntut di dalam Islam. Suami hendaklah berlaku adil kepada isteri dan isteri juga harus berlaku adil kepada suami. Komunikasi yang baik dengan isteri termasuklah dengan cara melayaninya dengan baik, bersikap lemah lembut, bertolak ansur dengannya, sama ada dalam hubungan fizikal ataupun mental. Ini sesuai dengan fitrah semula jadi seorang wanita yang bersifat lemah lembut dan mudah terluka hatinya. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan seorang isteri itu tentang hak isteri itu sendiri. Jika isteri tahu haknya dan tahu saluran mana yang betul untuk menegakkan keadilan, isu nafkah ini boleh sangat diselesaikan dengan mudah. Isteri perlu bertindak melalui peguam syar'i atau mahkamah kerana seorang suami bukan sahaja tidak takut kepada bekas isteri, malah dia tidak takut dengan akhirat. Daripada Dr. Muhammad Fazil Kamsah daripada Akhbar Metro 2011. Maksud yang tidak takut dengan akhirat ni maksudnya dia tidak melakukan kewajipannya kepada seorang bekas isterinya. Yang ketiga adalah mengawal perhubungan intim antara pasangan. Melakukan perhubungan intim secara adalah halal dan merupakan salah satu hikmah daripada kita berkahwin. Ia juga merupakan salah satu keperluan dalam memenuhi nafkah batin seorang isteri. Oleh itu, ramai ulama yang berpendapat bahawa perbuatan intim adalah salah satu hak isteri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami dengan sewajarnya dan tidak boleh diabaikan kecuali jika terdapat sebab-sebab yang munasabah. Daripada Muhammad Bakir 2008. Antara yang terakhir adalah pendidikan keuangan ataupun cara pengurusan keuangan. Pendidikan keuangan ni boleh memainkan peranan penting dalam mencegah isu pengabaian nafkah ini dengan menyediakan pemahaman dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus keuangan secara bertanggungjawab. Di samping itu, pendidikan keuangan ni melengkapkan seseorang dengan kemahiran merancang keuangan yang baik. Sebagai contoh, secara berbelanja dan menetapkan keutamaan dalam pembelian dan menguruskan hutang. Dengan perancangan keuangan yang baik, seorang itu lebih berkemungkinan dapat memenuhi kewajipan hidupnya secara tetap. Akhir sekali, kesimpulan. Isu nafkah ni merupakan masalah yang serius yang boleh memberi kesan negatif kepada kehidupan keluarga, terutamanya dari sudut ekonomi dan emosi. Untuk mengatasi isu ini, pendekatan pendidikan komunikatif yang sangat diperlukan dan kadang-kadang ia melibatkan bantuan daripada pihak ketiga. Dan adalah penting untuk memahami hak kewajipan kewangan serta melaksanakan perancangan kewangan dengan bijak bagi mengelakkan isu ini berlaku dan dapat menjaga kebajikan keluarga terutamanya kepada anak-anak yang masih kecil. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar presentation daripada grup kami dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.